narasumber kita iaitu Yang Mulia Puan Hajah Normah Suria Hayati binti PN Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato' Laila Utama Profesor Kehormat Dr. Haji Awang Muhammad Jamil Al-Sufri, Pesuruhjaya Hak Wanita Suruhanjaya ASEAN dalam mempromosi dan melindungi hak-hak wanita dan kanak-kanak Brunei Darussalam. Sudah pun bersama kita ya pada hari ini ya. Jadi Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Puan pada pagi ini? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Sehat. Jadi kita akan bersama ya dalam wawancara ini untuk sama-sama membincangkan, menjelaskan sambutan Hari Antarabangsa membentas keganasan terhadap wanita. Jadi kita mulakan ya. Baik, Puan, telah pun dikongsikan sempena sambutan Elimination of Violence Against Women atau singkatannya EVAW. Apakah program yang telah pun disediakan dan apakah tujuan bagi program tersebut, Puan? Terima kasih Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi setiap tahun hari EVAW, Elimination of Violence Against Women Day, diperingati pada 25 hari bulan November. Jadi bagi Brunei Darussalam, insya-Allah kita akan mengadakan satu forum untuk awareness forum. Jadi bagi sebagai Commissioner of Women, ASEAN Commissioner for Women in Brunei Darussalam, jadi we have a program lah yang dinamai memperkasa community. In Englishnya empowering community. Jadi program ini ialah satu langkah, satu pendekatan to complement tindakan-tindakan yang sedia ada pada masa ini dikendalikan oleh otoriti pihak kerajaan dan juga NGOs. Jadi mungkin Puan boleh memberikan penerangan lagi ya sedikit sebanyak mengenai dengan program memperkasa komuniti ini. Okey. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini menerangkan iaitu program ini difikirkan setelah melihat akan keadaan-keadaan violence against women. Jadinya selama ini macam kalau ada violence against women, jadi kena asingkan from the siapa yang mendera itulah, mostly selalunya the husband. So diasingkan, even the children, and then the hotline and everything what the government did, like so actually they've done very well. But apa yang saya cadangkan di sini ialah to involve the community. Maknanya we have a model di Kampung Masin. Jadinya like macam dulu-dulu kan, macam kampung ini di persekitarannya kita ni tahu jiran lah, we know each other. Tapi sekarang ni different lah. Kalau di bandar apa tu macam lebih apa ni individualistic. Jadi kalau kita ni start memula lagi semula mengetahui, not busybody macam getting to know your neighbor, jadinya and then the community masa ni banyak muslimah, takmir masjid dan belia-belia masjid. So dalam program ini we cadangkan menggunakan masjid-masjid sebagai community center. Jadinya yang orang muslimah takmir masjid dan belia ni jadi penggerak lah, badan penggerak bagi kampung itu. Jadi kita ni di sini sudah mengurangkan perbelanjaan, maknanya tidak perlu satu center, membangun lagi satu center, masjid sudah ada. Lepas satu kita ada free resources macam muslimah, apa tu diorang mostlynya pada masa di muslimah ni kebanyakannya retired professional retired teachers, guru-guru yang bersara
ada yang lawyer, ada yang lecturer, doktor pun ada dan lain-lain lah, orang biasa pun ada. Tapi mostly diorang ni berminat untuk sebagai sukarelawan lah. Jadi kita ni gunakanlah. Jadi maknanya mendorong orang kampung itu supaya ke masjid dan tahu each other. Jadi kalau ada kes-kes penderaan, kes penderaan kepada wanita dan kanak-kanak ni, jadi kita ni tahu each other, so besides calling the hotline itu, the neighbor can macam accommodate them, macam okay, biar teh dulu tidur takau dulu di rumah ku ni, sementara kami menyelesaikan masalah ni dengan polis. Indah semestinya ia diasingkan. Jadi kalau children pun, because kalau sudah kita ni develop the community yang ingaukan neighbor ni, we know each other, jadinya anak kanak-kanak tu andang sepermainannya orang. Kalau tani dulu sepermainan, jadinya kalau ia pun tidur di arah neighbornya tu in the stranger lah. Jadi ini alternatif, maknanya it complement, tidak terlalu memberatkan kepada pihak kerajaan. Jadi kalau ada kes-kes itu, kadangnya kalau one family itu berkelahi misalnya, it's just some matters that but it orang jadi besar lah. Tapi ya besok lusanya they forgive each other. So in tak payah go through the process ke polis ke mana. Jadi the neighbor tu boleh jiran-jiran tu menyelesaikan di sekitar kampung itu. Tapi isunya is awalnya ni is macam mengeratkan silaturahim melalui masjid lah. Maknanya ini program ini bukan saja untuk wanita, ia holistik. Maknanya ia terus juga di masjid itu ada bantuan-bantuan. Jadi bagi keluarga yang susah dicadangkan sekarang ada bantuan di masjid itu, jadi ia mengambil bantuan itu ke masjid, terus sembahyanglah macam tu, half an hour sebelum waktu, setengah jam selepas waktu. Jadi ini dululah memupuk silaturahim ini dulu. Jadi kalau dia beri notis, diberigakan, maknanya okey, kampung ni kalau ada masalah, you can call ketua kampung atau ketua muslimah, ketua takmir masjid macam tu. Jadi orang tahu. Of course hotline itu, jadi komiti ni will juga berhubung dengan Japim, berhubung dengan ketua kampung, polis, berhubung dengan pihak-pihak tertentu juga. Tapi orang kalau misalnya ada just misalnya seorang wanita tu kena dera, so ia lari tu at least the muslimah tu boleh membawa ia, kalaupun dia tinggal di rumahnya, arah mamanya di kampung sebelah tu ke, arah kakaknya ke. So ada help lah, immediate help daripada bukan orang asing. Macam itulah sedikit banyak konten. Ya, Puan, cukup menarik dengan idea program ini. Namun dijangkakan bagi pihak Puan sendiri, dijangkakan bagaimana, sejauh mana keberkesanan akan program ini menukar lanskap sosial di sesebuah kampung ataupun mungkin, Puan? Ya, terima kasih Muhammad. Actually, barangan ni bukan orang macam magic show, macam sakti orang besok hari ni saya bercakap, besok sudah terjadi macam tu. Bukan cuma tu. It take time, memakan masa. Tapinya kita ni perlu memulakan projek ni. Jadi mesti ada ada model lah. Jadi kampung Asia tu sebagai model. Jadi bagaimana ia menukar landscape sosial, ini memang ada impaknya, insyaAllah lah, mudah-mudahan sampai tujuan ini. Ia akan macam orang selalu kan dalam United Nations dia punyanya nobody is left behind. Jadinya macam di dalam kampung itu pada masa ni, macam kalau orang susah tu kadangnya ia terlalu malu akan menghadirkan dirinya ke mana-mana. Jadi ni there is no border, tidak ada border, tidak ada batasan. Jadi semua orang
ramah dan mesra. Jadi kalau ada pun kenduri, ada barang makanan apa, boleh belia tu mengantarkan kepada yang susah. Jadi landscape-nya the kampung itu mula-mula macam individualistik kepada open, terbuka. Jadi boleh orang kampung itu tahu rumah siapa tu, siano siatu bah. Jadi pun kalau anda pun dia selalu ke masjid apa macamnya, kalau ada masalah pun kenapa kau macam sedih ni, ya ada masalah macam something is openness lah, the openness, and then the society tu will solve its own problem sebelum ke authority. Jadinya anda terlalu barat lah kepada authority macam tu. InsyaAllah lah. Mudah-mudahan. Jadi di sini dalam pelaksanaan program ini, apakah antara cabaran yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya, Puan? Ya, cabaran memang banyaklah. Ini setiap inisiatif ini memang ada cabaran. Especially kalau kita ni mula-mula mengenalkan ya, introduction to certain ni banyak tahu, anda dapat tu, nobody, macam people will say-nya, nadanya jiran kuat tu mana ada pandai mau ikut campur, ada jatuh kan. It doesn't matter. Anda kenapa? Macam kita ni mula, apalah satu cabarannya participation. Inda ada penyertaan tu, inda semua menyokong lah. Selalu kalau newly introduced program ni andang ada yang negatif. Jadinya tapi inda kenapa, let it be, and then yang positif saja. Kata tadi bekerja dengan yang mau. Siapa yang mau, siapa yang setuju, and then we have to prove. Jadi lama-lama macam ia melihat bagus jualnya. Jadi mungkin saya akan menyertai. Tapi awal-awal itu memanglah payah ni, siapa kan ni, di mana menaruh ni, macam tu bah. Andang tu. Tapi ia ini human yang awal-awalnya macam kata ni kan menyediakan storage kah, menyediakan bilik kah untuk canang tu. Macam ada duitnya, ada anunya sadang. Tapi nya orang ni macam human ni orang always ada yang mengatakan sukar untuk diramal. Nadeptah semua 100% macam setuju, macam salah saja. Tapi insyaAllah kalau dengan ikhlas lah, macam slowly, itu sebabnya ni kampung Masjid ni insyaAllah kami sudah beberapa kali roadshow. Jadi they have positive response. They want to be dia mau menjadi model. Jadi kalau satu kampung ni kadang, and then the next kampungnya, and then taruh satu mungkin macam tu. So we kerjasama dengan Japim, Halwal Masjid dan Ketua Kampung lah, Kementerian Hal Dalam Negeri. Baik, Puan tadi ada menyentuh di mana pada ketigaan ini sebuah kampung dijadikan modal. Bagaimana pula di masa akan datang? Adakah nanti dilaratkan kepada kampung-kampung lain, dan mungkin dapat Puan kongsikan mengapa memilih kampung berkenaan? Ya, banyak orang ada sama pertanyaan mengapa kampung berkenaan. Jadinya insyaAllah, because setiap projek ini mesti ketaninya orang start small lah, macam bermula kecil lah. Kalau pasal itu overwhelmed, dah kabir orang. Jadinya actually soalan Muammar tadi whether ia mulanya kampung, because we choose kampung Masjid ni sebab adalah individual di sana, orang masjid sana yang aktif bah. Jadi ada lama kenal, jadinya senanglah kalau sudah kenal ahli masjid itu. Jadinya di sanalah dulu bertapak. Kenapa kampung Masin, dan juga kampung Masin ni kalau akan milih projek ni, kalau tani milih di bandar, then it's a challenge because orang bandar ni bukan community kampung lah. Jadi di kampung Masin tu masih lagi macam kampung lah. And then yang mudahnya juga kampung Masin tu, because this project dari segi kewangan macam ia kira kurang lebih macam zero budget. Maknanya sukarelawan free. Bangunan masjid itu maybe we need just a room. And then lepas itu
derma-derma tu online so individual dan di sana tu banyak pengusaha especially pengusaha pertanian. Jadi pengusaha tu boleh kalau tadi kan menjadikan model kan, jadi collection tu jadi besar lah. Misalnya orang tu rumahnya rosak lah apa kan, jadi derma tu boleh daripada orang yang orang ada strength. Of course individual boleh menderma. Ini menyeluruh ni kan projek ni. It's not just menangani penderaan but also social lah kemiskinan dan juga education untuk children lah. Jadinya and then dari satu kampung sekarang insyaAllah jadi next kampungnya misalnya Pangkalan Batu, ya mungkin Pangkalan Batu kan tu, Kampung Parit Siringnya tu, kampung Pangkalan Batu, kampung what else Kampung Asin and Junjungan. So persekitaran kampung itulah. And then I also want to express because the survey tu orang yang susah ni sama orang yang tadi ni, we get the list dari ketua kampung and then I got the help daripada UBD student, part of diorang punya discovery year. Diorang dah dapat keluar negeri discovery year this year, so diorang membuat ni sama kami lah. So we have quite a comprehensive data mengenai dengan kampung Masinan insyaAllah. Dan support dari sana pun Alhamdulillah. Jadi ini bermakna cukup strategik lah ya di kawasan kampung Masin Berkenaan. Dan seperti dikongsikan tadi, suasana di kampung Masin kalau kita ni lalu juga memang ada suasana kampung atau masih ada perhubungan sesama mereka. Dan rasanya rugilah kalau jiran sendiri pun inda pernah kita ni mengilalak. Ini memang satu perkara yang merugikan kita ni kerana jiran ini berkepentingan dalam juga menjaga hal ehwal harta benda kita ni dan juga keluarga kita ni Betul. Dan juga kalau kita ni amati dengan penjelasan daripada Puan sebentar tadi, menjurus kepada memperkasa komuniti juga Puan ya. Jadi secara keseluruhannya dan juga ia sangat menyeluruhlah. Mungkin Puan boleh mengongsikan apakah antara program yang berlangsung dan juga aktiviti yang berlangsung selain daripada yang tadi Puan kongsikan, mungkin ada lagi program dan juga aktiviti. Detail lah. Okay. Saya insyaAllah ingin mengongsikan juga more detail. Actually program ini secara menyeluruh seperti yang saya nyatakan tadi kan, macam bukannya saja untuk sebab ini sempena hari Ibu ni kan, so we focus on the wanita, tapi sebenarnya program empowering community, memperkasa community ni maknanya empowering itu memberi mandat macam memberi kuasa kepada komuniti itu Jadi komuniti itu boleh bertindak untuk help its own community. Macam komuniti menolong komunitinya. Jadi ada kasih sayang lah di sana. Jadi so we have 3 approaches. Satunya deprivation, kemiskinan. Nombor 2 children, the deprived family, kanak-kanak yang susah, dari keluarga yang susah. Sama ni, women and children, penderaan lah. So yang satu tu yang kemiskinan itu ya ni senarai-senarai itu daripada ketua kampung. Jadi di interview each one itu ada profilnya, jadi diserahkan kepada ahli takmir masjid dan dioranglah punya, kira it's their project, not my project, it's the kampung punya project. Sekali dan Japim monitor saja ahli wal masjid we have roadshow this to Jabatan Ahli Wal Masjid juga. Jadi sebenarnya Jabatan Ahli Wal Masjid pun ada program yang kurang lebih lah, ganya ini a bit extended sedikit, macam ada storage di misalnya orang susah ni kan, bukannya duit saja yang ada, macam banyak perkakas membersihkan rumah semua. Jadi di masjid itu ada bilik storage. Jadi boleh dibagi-bagilah oleh muslimah ni atau didermakan baju sekolah semua sekali keperluan. And then kalau ada extra duit di masjid itu adakan komputer dibelikannya komputer wifi, jadi boleh ada tuition online. Macam tu banyak volunteer ni.
sudah yang orang suka membuat, because online ni ada advantage-nya lah. Macam boleh kata ni dah payah ke sana, macam so we can contribute dari jauh macam tu. So and then also for the children, itulah keperluan sekolah, macam mini library perhaps kalau ia kan sembahyang kan ada playroom sedikit macam tu lah. So it's like a community center, but menggunakan masjid tu kan, we have around 100 mosque di Brunei ni kan, 100 mosque. So imagine dah payah kata ni berbelanja lagi membangun another building macam tu. So hopefully lah insya-Allah, jadi community ni kadang terbiasa mula-mula tu and then sudah sendirinya tiap. Jadi it's macam autopilot. Macam we are introducing this program and lama-lama they tu terpulang durang lah apa program yang ia akan mengadakan sukan ria ke ya, akan mengadakan apa majlis nasyid ke, mengadakan apa supaya ia dengan orang-orang kampungnya ni berlawan lagi sama ada kampung macam tu kan. Betul. Tapi yang importantnya is mengeratkan silaturahim tu, macam to know each other first. Jadi kalau ada masalah-masalah tu, they will handle their own problem lah. Of course, kalau ada yang severe, macam orang kan bunuh ke apa, orang kan mengancam, then the police will come in. Of course, it's not disconnected. Ada connection juga dengan authority. Is kerjasamanya is as I said complementary, bukannya asing-asing. Is complement to complement supaya jangan terlampau membebankan pihak kerajaan. Alhamdulillah. Jadi kita ni telah mendengarkan bersama dan juga menyaksikan bersama. Kalau kita ni dahulu bila mendengarkan kampung atau makna sebenar kampung, kita ni faham ia satu komuniti bagaikan keluarga, satu keluarga yang besar. Dan alhamdulillah telah pun usaha daripada pihak puan ni, semoga ianya berjaya mengingatkan lagi hubungan kampung dan erti makna sebenar kampung berkenaan. Baik, untuk selanjutnya iaitu ya, mungkin Puan ada saranan khususnya kepada orang ramai dengan perbincangan kita pada hari ini. Silakan Puan. Okay, terima kasih. Terima kasih Nur Hayatul. Jadi saranan saya ialah and my team is memohon sokongan daripada berbagai pihak tertentulah. Alhamdulillah we have the support dari pihak kerajaan, and then we want to approach NGO, company. Macam kalau everybody support everybody, macam then the burden is less for the kan, and also macam targetnya, imagine saja macam satu kampung itu kalau sudah ditangani segala masalah itu, tidak ada lagi orang kan ditolong lah. Macam macam everybody sudah kami saja macam tu lah. So saranan saya itulah the openness daripada orang ramai, ahli muslimah terutama sekali, takmir masjid dan belia. Jadi supaya new idea atau complementary idea untuk mengukuhkan lagi idea ni dialu-alukan. Jadi mana tahu ni sekadar dari pemikiran kami lah. Jadi mungkin ada lagi idea orang yang di kampung itu lebih ya tahu kan keadaan kampungnya. Jadi we welcome the idea and also up to you. Jadi coraknya sekarang setiap kampung itu ia mencorak kampungnya sendirilah. Macam it can lead to job dua ni sekarang kan. Macam misalnya maklum masa ni payah sikit maid, pembantu rumah apa tu, then those who can boleh ya menolong bersihkan rumah, menolong apa kan. Orang kampung itu saja macam dipanggil memutungkan rumput macam tu kan. Jadi we give them job, and then ia pun dah payah mutung rumputnya sendiri macam tu. Tapi yang disuruh ni jiran ini dapat income macam tu. Something like so. We saranan is to support lah, and then menyokong idea ini dan memberi
ekstra idea-idea baru dialu-alukan. InsyaAllah. Mudah-mudahanlah doa je. Doa dari semualah supaya moga berjaya. ianya berjaya je puan. Dan idea ini cukup menarik, walhal kalau kita terapkan ataupun perkembangkan, ia malah akan menghubungkan lagi silaturahim dan juga komuniti berkenaan di sesebuah kampung, malah juga di sesebuah mukim berkenaan. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, iaitu Yang Mulia Puan Hajah Normah Suria Hayati binti PN Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato' Laila Utama Profesor Kehormat Dr. Haji Awang Muhammad Jamil Al-Sufri, Pesuruh Jaya Hak Wanita Suruhanjaya ASEAN dalam mempromosi dan melindungi hak-hak wanita dan kanak-kanak Brunei Darussalam. Sekali lagi terima kasih Puan. Moga kita bersua lagi Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Muhammad dan Nur Hayatul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.